Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi kelas kita hari ini. Isni 4 Oktober 2021. Okey, so kita tengok hari ni kita nak pergi kepada soalan sikit untuk soalan kadar perubahan laju. Okey, dia melibatkan nyah pecutan, iaitu pecutan dengan tanda negatif, dan juga kita nak tengok contoh soalan peperiksaan. Okey, macam mana nak jawab Okey, hari ni 2 muka surat sahaja, sikit sahaja, 3 soalan Okey, so first kali tengok dekat muka surat 132. Okay, kita tengok contoh. Okay, dekat sini dia kata nilai, okay, dia nak kadar perubahan laju dalam 10 saat yang terakhir. Okay, so seperti biasalah kita cek dulu paksi X masa dan paksi Y adalah laju. So kalau paksi Y dia laju, memang terus awak boleh dapat pecutan ni kan. Okay, so 10 saat yang terakhir adalah daripada saat ke-5 sehinggalah saat ke-15. Okay, kemudian seperti biasa kena catatkan dulu dia punya titik dia lah. Okay, sini. Okay, katakanlah sini X1, Y1, di sini X2, Y2. Okay, jadi X1, Y1, X1 5, Y1 8 dan X2 15, Y2 adalah kosong. Okey, jadi apa yang boleh buat adalah Y2 ni nilai dia kosong, tolak dengan Y1 iaitu 8. Okey, kemudian X2 tolak X1 adalah 15 tolak 5. Okey, so awak akan dapat negatif 8/10. Okey, tanda negatif dekat sini sebab kosong tolak 8 adalah negatif 8. Okey, so 8/10 adalah 0.8. So negatif 0.8 meter saat negatif 2. Okey, sekali lagi unit tak perlu tulis pun tak apa. Okey, yang penting nilai dia betul Okey, so tengok dekat perhatian kat bawah ni, dia kata nyah pecutan ialah pecutan dengan tanda negatif. Okey, jika awak tulis negatif, awak tak perlu dah tulis nyah pecutan. Jika awak nak tulis nyah pecutan, awak kena tulis macam ni lah. Okey, nyah pecutan 0.8 meter saat negatif 2, macam tu. Okey, so nyah pecutan ni kalau awak tanda negatif, dia salah satulah, sama ada negatif ataupun tulis nyah pecutan. Kalau cikgu biar sahaja macam tu, negatif 0.8 meter saat negatif 2. So kita dah tahu dah itu adalah nyah pecutan. Okey, so kita nak tengok soalan dia macam mana. Okey, dia kata kadar perubahan laju dalam 3 saat yang terakhir. Okey, so 3 saat yang terakhir adalah daripada 4 sehingga 7. Okey, so awak akan ada 2 titik. Okey, titik yang pertama, okey, X1, Y1, X2, Y2. Okey, so X1 4, Y1 15, X2 7, Y1 0. Okey, so kadar perubahan laju okey, 3 saat terakhir. Tulis pun tak apa, tak tulis pun tak apalah. Okey, nanti dalam kalau waktu tulis dalam pengiraan dia dah tunjuk dah lah macam mana kan, sebab 3 saat yang terakhir kita bahagi dengan 3. Okey, so nilai dia adalah Y2 kosong tolak Y1. Okey, dia guna formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 Okey, so 0 tolak 15 bahagi 7 tolak 4. Okey, so akan dapat negatif 15 bahagi 3. So akan dapat negatif 5 meter saat negatif 2. Tak tulis pun tak apa unit dia.
Okey. Kemudian kita nak tengok pula untuk 6 saat yang terakhir. 6 saat yang terakhir kat belakang ni. Okey. Biasanya memang mudahlah kita nak cari dia terus straightforward. Okey, check dulu. X masa, Y laju. Mesti laju dekat paksi Y. Baru boleh cari kadar perubahan laju. Okey, so X1 adalah 6, X2 9. Y1, bukan X2. X1, Y1. Okey, X2 12, Y2 kosong. Okey, so kadar perubahan laju 6 saat terakhir adalah Y2 kosong tolak Y1 9 bahagi X2 12 tolak X1 6. So negatif 9 bahagi 6. So negatif 1.5 meter saat. Negatif 2. Macam tu so kita dah habis untuk latihan ini. Kita nak tengok pula dia bagi tahu dekat sini dia ulang balik lah, ulang kaji balik. Macam mana nak dapatkan nilai. Kita ada kecerunan positif, kecerunan sifar dan juga kecerunan negatif. Kecerunan sifar adalah kawasan yang mendatar. Dan juga ada kawasan rehat. Kawasan rehat tu dekat mana? Kawasan rehat adalah dekat mana? Dia bagi tahu. Kita tengok dulu ni. Jiwei memandu keretanya dari rumah ke hospital untuk melawat rakannya yang sakit di hospital. Graf laju masa di bawah menunjukkan gerakan kereta Jiwei dari rumah ke persimpangan jalan sebelum tiba di hospital tersebut. Kita tengok yang pertama. Dia bagi dia huraikan gerakan kereta Jiwei. Huraikan kereta Jiwei, huraikan gerakan kereta Jiwei untuk tempoh 20 saat yang pertama. So 20 saat yang pertama daripada 0 sehingga 20. So apa yang kita boleh dapat dekat situ? Kita akan dapat pecutan. Kita akan dapat pecutan ataupun kadar perubahan laju. So Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So akan dapat sini ni 0, 0. Dan sini 20, 60. So Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So pecutan ataupun kadar perubahan laju dia adalah 3 meter saat negatif 2 dalam tempoh 20 saat. Kalau tengok dekat sini, laju kereta Jiwei meningkat daripada kelajuan 0 tidak bergerak sehinggalah laju mencapai laju 60 meter per saat. So yang ni bila dia suruh huraikan, boleh bagi dalam bentuk ayat dan juga tambahkan dengan pengiraan. So kalau dalam tempoh masa 20 saat yang pertama, dia mengalami pecutan. Berapakah nilai pecutan tu awak kena kira. B pula, huraikan gerakan kereta Jiwei dari saat ke-20 sehingga saat ke-30. So ini tak perlu buat pengiraan. Hanya nyatakan sahaja. Kereta Jiwei bergerak dengan laju seragam. Kita dah belajar kan. Kawasan yang mendatar dia adalah laju seragam. Nilai dia 60 meter per saat dari saat ke-20 sehinggalah saat ke-30. Ataupun awak boleh cakap selama bukan selama. Sikit. Kereta Jiwei bergerak dengan laju seragam 60 meter per saat dari saat ke-20. Selama, betul lah, selama 10 saat. Boleh juga. Mana-mana yang sesuai lah.
Okey, kita tengok pula graf laju masa di bawah ni. Okey. Okey, kita tengok bahagian dia pecahkan kepada bahagian-bahagian. Okey, tengok Okey, so dia kata dekat sini kecerunan adalah perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. Okey, dan awak akan dapat pecutan. Okey, untuk A, kecerunan dia adalah positif. Okey, jadi dia adalah pecutan lah. Okey, pecutan nilai dia positif. Okey, kemudian untuk B, kecerunan dia sifar, iaitu laju dia seragam. Okey, dan C, kecerunan dia negatif. Kenapa negatif? Sebab dia memperlahankan gerakan. Okey, jadi dia adalah nyah pecutan ataupun deceleration untuk dalam bahasa Inggeris. Okey, dan bahagian D, okey, D dia berhentilah laju, tak ada kan, nilai laju dia kosong, iaitu dia berhenti rehat ataupun telah sampai ke destinasi. Macam tu Okey, kita tengok muka surat. Okey, kita tengok ni muka surat 133. Okey, graf laju masa di bawah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh masa 50 saat. Okey, ni graf dia 50 saat. Okey, dia kata apakah yang berlaku terhadap gerakan kereta dari saat ke-15 sehingga saat ke-20? Okey, inilah dia. Okey, kereta bergerak dengan laju seragam. Okey, dengan kelajuan 30 meter per saat dari saat 15 ke saat 20. Okey, cikgu terus ke B. Okey, kita tengok A pula. Okey, hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter saat -2 bagi 15 saat yang pertama. So, inilah dia yang tadi Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, awak kira lah untuk bahagian graf yang pertama ni Okey, kemudian untuk C pula, hitung jarak yang dilalui dalam meter semasa nyah pecutan dan huraikan gerakan. Okey, nyah pecutan dekat sini. Kenapa nyah pecutan? Sebab apa? Dia memperlahankan gerakan. Okey, so kadar perubahan laju kira dululah. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 akan dapat negatif 1. Okey, jarak yang dilalui adalah 30. Jarak yang dilalui kena kira lah ni. Okey, untuk jarak awak kena cari luas di bawah graf Okey, kereta bergerak sejauh 450 meter dalam tempoh 30 saat dengan nyah pecutan 1 meter per saat. Kalau nak tulis nyah pecutan, tulis nyah pecutan, ataupun kalau nak tulis negatif, jangan tulis nyah pecutan. Okey, so kita pergi kepada soalan dia. Kita tengok soalan ni. Encik Malik memandu keretanya dari rumah ke sebuah restoran untuk makan malam. Okey, graf laju masa di bawah menunjukkan gerakan kereta Encik Malik dari rumah ke persimpangan jalan sebelum tiba di restoran tersebut. Okey. So, A, huraikan gerakan kereta Encik Malik dalam tempoh 10 saat yang pertama. So, 10 saat yang pertama ni awak boleh dapat pecutan ataupun kadar perubahan laju. Dia benda yang sama Okey, so pecutan. Okey, awak akan dapat Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, dia adalah sama dengan itu dekat bawah Okey, sini titik yang pertama dia adalah 0, 10. Titik yang kedua dia adalah 10, 30. Okey, sini sini. Okey, jadi Y2 30 tolak 10, X2 10 tolak 0.
So 20 bahagi 10, 2 meter saat negatif 2. Okey. So macam mana kita nak huraikan? Okey, kita rujuk balik dekat atas ni. Dia kata apa? Okey, kereta mengalami Encik Malik mengalami pecutan 2 meter saat negatif 2 dalam tempoh masa 10 saat. Okey, macam tu Okay, untuk B pula, itu jarak yang dilalui. Okey, jarak yang dilalui dalam meter dari saat ke 10 sehingga saat ke 20. Okey, so inilah dia. Jarak yang dilalui 10 ke 20. Okey, kita ambil luas lah. Okey, jarak yang dilalui dari saat 10 ke saat 20, iaitu jarak di bawah graf. Jarak pula. Luas. Okey, luas di bawah graf. Okey, so dia bentuk dia segi 4. Jadi okay, kita ambil ketinggian dia 30. Ni 30 okay, dan bawah ni 10. 30 kali 10, so akan dapat 300 meter. Okey, untuk kita tengok apa dia cakap. Hitung jarak yang dilalui. Okey, kereta kena huraikan sikit lah. Kereta Encik Malik bergerak sejauh 300 meter dalam tempoh masa 10 saat. Ataupun dari saat ke 10 hingga saat ke 20. Okey, kita tengok untuk C pula. Dia kata huraikan rakan kereta bagi tempoh 10 saat yang kedua. Okey, 10 saat yang kedua tu tadilah yang B tu. Saat yang pertama 0 hingga 10 saat yang kedua. Okey. So C inilah dia. Kita dah jawab dah tadi. Okey. So C adalah kereta Encik Malik bergerak sejauh 300 meter dalam tempoh masa 10 saat dari saat ke 10 hingga saat ke 20. Okey. Itu sahaja. Okey, so hari ini itu sahaja. Cikgu tak nak panjang-panjang. Cikgu nak awak fahamkan. Salin satu-satu dan fahamkan apa yang kita dah buat hari ni. Kita dah bincangkan hari ni. Okey, muka surat 132 dan 133. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.